Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua pelajar-pelajar saya untuk entrepreneur. So, ini merupakan video terakhir kita. So, kita telah lalui semua bab daripada bab 1 sampailah bab 5. So, saya harapkan para pelajar dapat mengambil kata tak dapat semua pun dapat sedikit ilmu yang saya kongsikan untuk anda. Mereka-mereka yang mungkin nampak bidang entrepreneur ni merupakan satu cabang baru untuk kata create income di masa hadapan, dipersilakan meneruskan benda ni. So apa yang di-sharekan bersama anda selama ni bagi saya dia ilmu yang baik. Mungkin kalau anda nak cari yang lebih, nak cari yang lebih hebat lagi, dipersilakan untuk orang kata berjumpa dengan sifu-sifu di luar sana. Setiap sifu ada pengalaman dan juga pengetahuan yang berbeza-beza. Jadi bila anda menggabungkan knowledge dan juga apa saja pengalaman sifu-sifu di luar sana, dia akan menjadikan anda lebih banyak ilmu. So anda boleh applykan dalam anda punya bisnes di masa akan datang, insya-Allah. So ini merupakan chapter kelima, bahagian kedua, di mana untuk video kali ini kita lebih fokus kepada Instagram dan juga sedikit WhatsApp untuk bisnes. So ini merupakan social media marketing entrepreneurs. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada slide pertama. So ini adalah logo untuk Instagram dan juga WhatsApp. Okey, Instagram. So nota diambil daripada kata MDEC 2015. Alright. So kalau kita tengokkan dia punya rajah atau carta ni, kita boleh tengok pengguna Instagram aktif 300 plus million orang yang menggunakan Instagram. Kita boleh tengok umur pula di antara 18 hingga 65, lebih daripada 20%, dan 70 juta manusia menguploadkan foto mereka di Instagram. Manakala umur di bawah 35, under age 90% yang menggunakan Instagram. And then dia terdapat 25 bahasa untuk Instagram dan 70% di luar USA. So banyaklah. So kalau kita ikutkan average user spend 257 minit sebulan. So ini setiap orang setiap orang. So kalau kita boleh, saya kongsikan juga di sini, semenjak saya mengajar entrepreneur ni, pelajar-pelajar saya kebanyakan mempunyai akaun Instagram berbanding Facebook. Macam anak saya juga, dia tidak ada akaun Facebook tetapi dia ada Instagram. So itu benda ni juga kita bincangkan dalam kursus-kursus bersama dengan otai-otai MDEC. Memang remaja-remaja sekarang ni lebih suka Instagram berbanding Facebook. Tetapi pandangan saya, kedua-dua Instagram dan juga FB mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan bagi saya, elok dan cantiknya kita ada kedua-duanya, kerana kedua-duanya ada fungsi yang dan juga capaian yang berbeza. So itu sedikit sebanyaklah pengguna Instagram yang kita dapat lihat. Kemungkinan data ni data lama, mungkin ada data yang baru lagi, tapi kita boleh ambil untuk rujukan kita. So apa itu Instagram sebenarnya? Insta ni plus dengan Telegram, taking photo in as instant dan sharing them like Telegram. Produk efektif dan keyakinan. Selain itu boleh buat kontes, sama ada kita berikan voucher dan kupon. Kalau offer, promosi, diskaun. Kalau news, artikel berkaitan, event, update kerja belakang tabir. So ini adalah secara asasnya Instagram ni. So kalau kita tengok fokusnya Instagram ni, gambar. Dia banyak gambar yang berkualiti. Dia tak boleh, gambar yang anda share tu mesti sangat-sangat menarik. Okey, konsep asas bisnes dalam Instagram. Mesej pemasaran dalam gambar dan juga caption. Okey, ini dia punya tips dia. Gambar yang cantik dan menarik perhatian sangat penting dalam penjualan produk di Instagram.
3 tips dan trik untuk ambil gambar seperti pro, background, pencahayaan, komposisi gambar, rule of third. So yang ni saya nak share sikit. Memang di luar sana kita nampak ada pakar-pakar yang mengambil gambar. Nak ambil gambar pun sebenarnya kita boleh hadir kelas So banyak. So apa yang akan di-share sebentar lagi, itu bagi saya simple, bukan asas dia, asas untuk kita untuk ambil gambar secara like a pro. Tapi kalau kita tengok, sebab saya pernah pergi kursus ta'ajan MDEC dulu di Melaka, memang nak ambil gambar ni dia ada seni dia tersendiri. Bukan kita nampak gambar-gambar dalam majalah wanita dan sebagainya, hias dan sebagainya. Mereka yang ambil gambar ni memang profesional. Dia ada final touch up yang bila kita tengok, oh dia ambil gambar cantik, akhirnya dia akan jadi cantik. Bukan senang nak ambil gambar. Secara jujurnya memang bukan senang. Anda kena hadir dengan ini. Kita tengok secara asasnya background, pencahayaan, komposisi gambar. Tetapi kualiti kita punya gadget, handphone ataupun kita punya kamera kena sangat baik. Kita dah tak boleh pakai handphone yang lama. Sekarang ni kita HD kan, full HD. Kita dah panggil 4K maksudnya kita akan nampak sharp sebab tu kalau awak tengok kualiti TV sekarang ni, dia HD ke, dia 4K ke, itu memainkan peranan yang penting. So kita tengok yang pertama, kita boleh tengok kat sini, background, gunakan latar belakang seminima mungkin. Untuk selamat, gunakan background putih atau warna plain yang lain dan akan bangkitkan imej subjek dan produk anda. Trik, gunakan background yang terang untuk produk yang berwarna cerah. So kalau kita perasan kat sini, kita nampak sebab kita nak fokuskan baju tu, kita bukan nak fokuskan background tu. So yang ni bagi saya cantik lah, sebab kita nampak baju tu secara jelas. Kalau ikutkan kita faham tadi Instagram tadi gambar, so kita nak gambar tu menonjol berbandingkan background yang lain. So dia beritahu kat sini nak selamat guna warna putih dan plain. Ini untuk peringkat-peringkat yang awal lah. Kalau kata anda ada expert, anda pandai mainkan corak, warna dan sebagainya. Okey, yang terusnya, untuk latar belakang bercorak, pilih corak yang berulang dan tak serabut supaya fokus tidak mengganggu subjek dan produk. Anda boleh juga blurkan background belakang. Props boleh digunakan selagi ia tidak menenggelamkan subjek utama, termasuk aksesori atau model. Trik, gunakan corak atau prop yang boleh selahkan kelebihan kegunaan produk. So kat sini kita nampak okey lah. Background tu tak mengganggu objek yang kita nak fokuskan. Kita nampak kat situ. Alright, settle. Okey, pencahayaan pula. Tadi background ataupun latar belakang. So ini pencahayaan. Kategori soft light dan hard light. So ada juga sebelum ni dalam FB kita ada cerita pasal sel, soft cell dan juga hard cell. Untuk Instagram pun ada juga, ada light soft dan hard ni, tetapi dalam dari segi lampu pula. Soft light selamat digunakan untuk kesemua jenis gambar, terutamanya produk dan potret. Manakala soft light fokus pada keseluruhan gambar, warna dan buang elemen yang tidak perlu seperti bayang berlebihan, glare dan sebagainya. Gambar jadi pleasant to the eyes. Trik, ambil gambar waktu pagi, awal tengah hari atau lewat petang. So dia nak buangkan bayang tu. So sebab tu saya cakap ambil gambar ni bukan mudah sebenarnya. Kita nampak simple je. Bila kita tengok seni ambil gambar ni memang ada kelas khas, ada cara dia, lampu yang terang dan sebagainya. So untuk mereka-mereka yang berminat mengambil gambar, silakan belajar lebih mendalam. Kita pergi ke kelas lah, So kalau kata dapat yang percuma anjuran MDEC, dipersilakan. Kalau tak ada, anda kena cari sifu-sifu bergambar. So kalau ikutkan, ramai hotel-hotel di luar sana yang memang buat kelas untuk cara ambil gambar dan juga cara editing. Penting pencahayaan. Kita tengok pencahayaan lain. Highlight pula biasanya digunakan untuk mencipta efek dramatik pada gambar. Kesan bayang-bayang yang jelas akan beri efek kontra pada gambar, menampakkan premium. Kena faham premium tu kaya, mahal, nampak dahsyat. Sebab tu kalau kata kita beli kereta premium ke base ataupun basic model, so premium ni memang kita faham mahal. Dia mesti mahal dan menunjukkan hebat.
Jarang digunakan sebab teknik ini susah untuk dikawal dan subjek dalam gambar tidak dapat diserlahkan sepenuhnya. Trik ambil gambar ketika tengah hari panas terik pukul 2 petang. So ada cara-cara dia lah yang di-sharekan oleh MDEC ni. So kalau kita tengok kat sini, kita nak nampak gincu tu di samping bayang gincu tu supaya produk tu nampak premium. So ambil gambar pun macam-macam kaedah. Okey, rule of third. Trik gambar yang mudah dan sering diguna untuk dapat komposisi gambar yang cantik dan menarik perhatian. Cara shortcut. Subjek utama diletak off center dan guna 1/3 atau 2/3 dari keseluruhan gambar. Letak subjek di mana-mana garisan grid gambar atas atau pada titik pertemuan grid gambar bawah. So dia ada teknik pula rule of third. So kita tengok contoh So ini gambar apa ni? Blueberry Simple Nature Okey, macam mana kita tengok? Kita nampak cantik kan? Nampak susunan dia sangat cantik. Bila kita setkan pada rule of third, memang dia follow rule of third punya method. Dia bukan main letak baris 3 straight, tapi cara dia baringkan, dia sengitkan, tegakkan tu ada kaedah dia melalui kaedah rule of third. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, ni garpu dan juga kecembi ni, hijau ni. So macam mana dia letakkan di antara gunakan taktik rule of third. Kita nampak macam mana fokuskan bahagian garpu tu dan juga diblurkan di bahagian belakang. So ada teknik dia kadang-kadang bila saya berkawan dengan mereka-mereka yang editing ni, kita boleh blurkan bahagian belakang walaupun kamera kita tak boleh sampai tahap macam tu, tetapi dengan menggunakan editing software yang mantap dan mahal ni, kita boleh buat. Kadang-kadang di luar sana ada juga software editing yang percuma, kena pandai cari lah. Kena pandai cari. Okey, rule of third, kaki dan juga kasut wanita. Macam mana dia buat? So kita nampak dia cakap tadi di antara titik pertemuan tadi dan juga 1/3 dia punya kaedah rule of third ni. Kita nampak cantik, simple, tapi kita tengok pun nice gambar tu. Susunan kasut dan kaki wanita ni nampak menarik hati untuk kita melihat. Itu kaedah tadi kita ulang balik. Kita kena tahu background, kita kena tahu pasal pencahayaan dan juga rule of third. So insyaAllah kalau anda selalu buat benda ni, anda memang peminat ataupun hobi anda suka bergambar, inilah kaedah dia. Sama ada anda, biasanya kita pernah dengar kita pakai kamera DSLR kan. So kemungkinan kadang-kadang kita pakai handphone yang terkini ni, dia punya kualiti dia punya apps yang ada tu menyamai DSLR. Tapi itu saya tak nak komen lebih-lebih sebab saya bukan pakar dalam bidang tu. Tetapi apa yang dapat dikongsikan sini, background, pencahayaan dan rule of third sangat penting untuk anda menghasilkan gambar like a pro. Okey, konsep asas Instagram, kena filter gambar, hashtag dalam caption kita, dan juga ada dia punya tips dia, following, I follow you, dan follow you follow me. Kan? Sebab kita tengok Instagram ni pun kadang-kadang kita ada Insta famous kan. Once kalau dia upload ataupun dia upload sesuatu gambar, dia punya like dia 10,000, 100,000 selamba kan. So bila anda dah Insta famous lah kan. Ni konsep asal Instagram filter gambar, hashtag dan juga following, I follow you, follower you follow me. Okey, apa yang dimasukkan filter gambar? 23 inventory. Gambar filter 21% ke barang kalian untuk dilihat, dan gambar filter 45% ke barang kalian untuk di komen. So apa yang saya faham secara asasnya, Instagram ni gambar, kualiti gambar. Kalau gambar awak tak cantik, orang tak tengok, tak beria. Kita boleh nampak walaupun anda tak, mungkin kalau macam saya tak popular macam yang lain-lain tu pun. Saya jarang bermain Instagram, tapi kadang-kadang lah. Tapi once kita boleh nampak, bila kita upload gambar yang lain pada lain, akan ramai yang komen berbanding gambar yang biasa-biasa. Tak kira pun dalam FB dan Instagram, once gambar yang kita ambil, yang kita share sangat cantik, insyaAllah dia punya like tu akan bertambah berbanding biasa. Macam tu Guide untuk pilih gambar dan filter pencahayaan. So ni kita tengok sini. So gelap dan cerah. Gambar cahaya cerah boleh tarik 24% lebih light.
So ini apa kajian MDEX 2015 lah. 2020 kita tak tahu berapa persen pula kan. Tapi kalau kita tengok kiri dan kanan, kita akan fokus, bukan kita lah fokus wanita tu, tetapi kita fokus pencahayaan tu, kita akan lebih tertarik dengan yang terang tadi. Okey, kat sini anda clear Okey, bagaimana pula background? Gambar yang ruang latar belakangnya lebih banyak kosong hasilkan 29% lebih light. Kita tengok yang air tu, dia ada kaedah dia dengan keadaan dia blur, lepas tu dia punya ruang latar belakang yang sedikit kosong, berbandingkan gula tu nampak serabut, jadi orang kurang 29% lebih light. Tapi gambar ni subjektif sebenarnya. Kadang-kadang mungkin ada orang suka serabut lah, ada orang suka tak serabut lah. So macam ni juga kan, kita patah balik pencahayaan. Dan kalau ada orang suka tu gelap, memang dia akan suka yang gelap lah. Sebab tu dia kata hanya 24% je lebih light berbanding yang biasa. So gambar ni sangat subjektif. Cantik juga subjektif kan, handsome juga subjektif kan. So benda ni manusia ada kecenderungan masing-masing. Tetapi ini mungkin kajian yang dibuat MDEX, kita boleh guna lah. So orang lebih suka cahaya, orang lebih suka yang cerah, orang lebih suka yang simple, kurang serabut di bahagian belakang. Dan juga yang seterusnya, warna dominan. Gambar dengan satu warna dominan tarik 17% lebih light. So kalau kita tengok satu warna dominan dan juga banyak warna dominan, kita tak nampak tangan ni orange pun boleh, banyak kita tengok pun sakit mata. Tetapi yang sebelah kiri tu kita tengok tenang je, sebab dia gunakan satu warna yang dominan berbanding yang warna banyak warna yang dominan. So kena pandai pilih Saturation, medium saturation dan juga low saturation. Image with low saturation generate 18% more light berbanding yang sebelah kiri. Dia kena pandai main warna bukan senang So benda ni kena belajar. Kita boleh share kaedah dan cara, tetapi feel tu, cara awak ambil, cara awak editing tu kena kata practice make perfect. Texture, gambar dengan sharp tu 8% lebih light. So kalau tengok aiskrim tu macam tu lebih light. So kalau tengok aiskrim tu macam tu je kan. Tapi kalau kita tengok yang baju tadi, lain pula. Orang suka pula ada sharp texture. So banyak benda subjektif. Saya nak cerita lebih-lebih pun, mungkin ada orang suka aiskrim tu, nampak keadaan dia smooth, image tu lebih tenang. So kalau yang ni, dia apa yang kita tengok item sekarang adalah texture. Orang lebih suka texture image macam tu. So lebih ramai, sampai 78% orang yang like benda ni. Caption, caption sangat penting. Gunakan perkataan yang menonjol, eye-catching word. Anda percuma baru cepat-cepat. Tanya soalan objektif, tanya soalan yang mengandungi jawapan, bukan soalan subjektif. Contoh, biru atau merah lebih menarik? Warna apa yang menarik? CTA, macam kita sembang sebelum ni, video sebelum ni, call to action, beri arahan kepada follower anda apa yang perlu mereka buat. Kod, guna kod yang relevan dengan gambar sebagai caption jika ia kena pada tempatnya. Mesej pada gambar akan menjadi lebih kuat dan efektif. Kita boleh kata copywriting jugalah. Dia bila kita main online ni, kita main video, kita main gambar, kita kena pandai ayat, kena power juga kan. Ayat power orang cakap kan. So ni bear besar macam mana dia tarik gambar. So gambar beruang tu, orang memang suka bear kan, comel. Nampak kita tengok dia punya tu. Ini contoh daripada bear besar lah. Nak teddy bear, WhatsApp nombor tu, call to action, walk ataupun pergi terus ke cawangan kedai ni di Shah Alam. So ni kaedah macam mana bear besar tarik dia punya customer, gambar-gambar yang comel kan. So ini Bella Amara. Betul lah saya sebut, saya tak ni sangat. So ini cara dia bagaimana nak menarik hari raya kan. Ni kaedah dia gunakan Instagram dia. Super massive raya sale. Orang akan suka pada sale. Lepas tu nampak tak satu yang paling menarik, $99 $59. So save up to 250. Tapi saya nak share sikit lah. Sale raya ni
Serius babe, kadang-kadang memang ada betul. Kadang-kadang ni, kadang-kadang kenapa macam saya pernah pergi satu kedai. Harga sebelum raya memang macam tu. Tapi bila raya, harga sama je sebenarnya. Tetapi dia tukar je dia punya signage tu. Sebelum ni contohlah harga 50. Bila nak bulan puasa tu dia akan tukar signage 100 potong kepada 50. Saya dah tengok lah, itulah trik orang berniaga. Tapi orang akan tertarik dengan perkataan sale tu. So ni cara dia lah. Lepas tu save up to 250. Kalau kata sebab kita kadang-kadang pergi pasar raya pada waktu raya kan. Kalau kita beli benda yang penting-penting, contohnya orang beli baju raya pada waktu raya. Kecuali orang tu beli baju, kita tak tahulah, mungkin ada orang beli baju hari-hari. Kalau setakat orang biasa ni, kita akan beli baju yang lawa-lawa ni pada hari raya. So bila kita datang pasar raya, memang waktu-waktu memang sale. Tapi sebenarnya kalau kita pergi pasar raya tu, kita akan dapat lihat sebenar-benarnya harga tu sebelum raya pun sama macam tu. Dia tukar signage je. Ini apa yang saya lalui, yang saya berani share benda ni. Memang macam tu. Kalau kita, sebab dia tahu kita tak pergi pasar raya tu hari-hari, kecuali pekerja tu lah. Siapa nak pergi shopping hari-hari? Kalau kita pergi shopping hari-hari, kita akan beli barang-barang keperluan. Kalau macam orang rumah saya, dia boleh tahu harga sebab memang dia beli mungkin susu cair, harga dia boleh tahu sebab hari-hari dia beli. Jadi dia tahu harga macam ni. Tapi kalau api fikir-fikir kan, bila sales ni, dia akan main dekat pada produk-produk baju dan sebagainya. Dia main macam tu lah. Sale. Tapi sebenarnya kalau kita pergi, kita check setiap bulan ataupun memang kita lalu kat situ, kita akan nampak melantung semuanya. Harga dia sama sebelum raya dengan selepas raya sama. Kalau dia murah, ada sebab. Kalau dia murah, mesti ada sebab. Kenapa? Dia nak ambilkan stok. Itu memang murah sebab dia akan datang produk baru ataupun style baru ataupun fashion baru. Itu mungkin murah. Tapi kalau kata kita tengok macam tu je, murahan dia hanya sebenarnya melantung je lah kan. Sebelum raya harga dia 50, lepas sebelum raya punya iklan 50, selepas masa nak air raya harga dia 100, tolak 50, harga dia 50 juga, sama je lah. So terpulang pada anda, tepuk dada, tanya selera. Hashtag ni penting. Dalam FB pun hashtag sangat penting, dalam Instagram pun hashtag sangat penting. Sebab bila hashtag ni, kita akan follow orang-orang yang besar dia punya traffic ataupun dia punya follower, kita boleh tompang. So kata kunci, pengguna Instagram cari post berdasarkan hashtag, betul? Memang betul, saya pun macam tu. Bina community dengan mencipta hashtag sendiri. Hashtag mengkelaskan gambar dan memudahkan cara gambar. Kadang-kadang kita hashtag, contoh kita nak cari hashtag motor Waisuku, memang berdezuk turun Waisuku. Scan follower, target bakal follower, gunakan hashtag berkaitan produk. Macam saya cakap sebelum video masa FB hari tu, memang ada satu perisian yang dia membantu kita mencari hashtag yang popular. Jadi bila kita buat video, YouTube pun juga hashtag juga, ada hashtag. Mana FB ada hashtag, YouTube ada hashtag, Instagram memang ada hashtag. Yang lain saya tak tahu lah sebab saya main 3 ni je kan. Mungkin kalau ada kita boleh share dalam ruang komen nanti. So hashtag sangat penting. Tips dan trik, gunakan 11 hingga 20 hashtag. Banyak tu. Jangan lebih 30 kerana gambar anda tidak akan keluar. So kalau anda layan Wak Doyok, anda akan tengok dia punya hashtag panjang, bukan main. Kan? Lepas tu dia akan hashtag macam mana dia push dia punya IG dulu. Dia akan tag nama yang hashtag yang padu-padu. Pastikan setiap post anda semua jenis hashtag di bawah. Hashtag unik yang dicipta khas untuk produk dan jenama. Hashtag trending yang berkaitan dengan produk anda. Hashtag general untuk tujuan kategori. Anda juga boleh letak hashtag di ruangan komen untuk tak ganggu caption post anda. So ini kaedah lah. Kalau siapa yang main IG, dia tahu tips and trick ni. So ini contoh. Also guna 12 Aldo guna 12 hashtag jenama, unik, trending dan general. Nampak dia apa tu? Aldo shoes, Aldogram, fashion, style, blogger, OOTD. OOTD ramai lah guna OOTD obsess. Ni digunakan 12 hashtag. So walaupun produk tu mantap dah, tapi dia memang ada dia punya hashtag dia sendiri. Kalau kita tengok kan yang depan ayat lah, daring, dashing and dapper, and that is why there only one. Lepas tu dia main hashtag sampai 12 jenis hashtag.
Nampak dia punya tu like dia 1591. Oh, meriah. So yang ni pula guna 30 hashtag, jenama, target, follower, aksesori, tambahan, lokasi, trading dan general. So ini guna apa ni? Oh, banyak sangat lah. So gentleman, classy man, style for man, modern masculine, carry. Carry pun ada Apa lagi? Menswear, everyday carry, moda fashion, gentleman, moda. Sampai, kalau kita tengok tadi dia kata sampai 30 hashtag. Tapi arahan tadi kata jangan guna sampai 30 hashtag kan. Tapi yang jenama ni guna 30 hashtag. Itu sebab saya kata tak ada yang kita tak kata benda tu salah, kita tak kata benda tu pun tak salah dan tak betul. Dia ikut masing-masing punya kaedah. Tetapi ini sebagai as a guideline. Mungkin bila awak lalu benda ni, cara dia berbeza pula. So kau layan je lah. Mana yang pergi, kau jalan terus. Itu pandangan saya. Contoh hashtag di ruangan komen supaya tak ganggu caption. So dia letak kat ruangan komen untuk yang ni pula. So dia buat apa? That's darling, sparkling shine. So memang banyak hashtag lah. Siapa yang, sebab kalau jualan melalui Instagram ni pun quite dahsyat juga. Sebab ada macam pelajar kat ni yang jual produk FB dan Instagram. Kadang-kadang ialah remaja ramai yang main IG, jadi dia punya market dia banyak di IG. So lebih baik awak main semua, FB main, Instagram main, YouTube main, apa lagi, Lazada main, apa lagi, banyak lah, main semua sekali. Tapi bila dah main semua sekali ataupun guna semua sekali, kena ada orang, bila orang komen kena feedback lah. Ini orang komen senyap dia masalah. Sebab tu bila kita dah sampai tahap level-level mantap ni, kita hire orang untuk jaga AIG, kita hire orang untuk editing, kita hire orang untuk jaga FB. Banyak benda tu. Dah satu, dia mukakan satu job function baru yang buat editing. Kalau kita main YouTube, ada editor, ada yang ambil gambar. So benda-benda ni dah ada satu job function yang baru. Sebelum ni kemungkinan hanya production house. Bila kita dah jadi YouTuber yang berjaya, kita pula ada production house sendiri. Kalau awak layan orang-orang besar kan, mereka-mereka yang dah ada satu follower yang sampai berjuta tu, mereka memang ada production house sendiri untuk dia orang punya channel saja. Termasuk juga IG ni. Kalau bila anda dah sampai tahap terlalu ramai anda punya follower, dah tak mampu buat seorang, anda kena hire mereka untuk menjawabkan dalam chat dalam anda punya komen. Bukan senang Once anda dah nekat ataupun confirm anda nak serius dalam benda ni, anda kena bersedia apa saja cabaran. Following, I follow you, you follow I. You help me, I help you. Teknik 531. 5 like 5 foto plus komen 3 foto, anda dapat 1 follower. Sebelum guna teknik 531 ni, periksa profil anda. Pastikan anda ada sekurang-kurangnya 10 gambar yang berkaitan dengan anda dan jenama produk. Cari target follower dengan menggunakan kaedah hashtag yang berkaitan dengan produk anda. Jangan tinggalkan komen general. Luangkan sedikit masa untuk memahami gambar yang dipost sebelum komen. So ni tak popular, kita tak popular lagi, kita gunalah kaedah ni. Mungkin kaedah ni telah berjaya yang dilakukan oleh kata sifu-sifu ataupun kajian telah dibuat 531. Tetapi kalau kata anda cukup popular, tak payah 531 tu, yang satu tu akan jadi 535,000 pun boleh. Sebab anda dah cukup popular. Kita tengok artis punya Instagram yang main-main kan. Walaupun kadang post tak perlu post 5 pun, dia punya post katalah dia letak 5, dia tak komen pun, kadang 5, 0, 6 juta, 5 juta boleh, 2-3 ribu, 10 ribu boleh dapat. So memang sebab tu dia ada beza kan, sama ada kita memang dah popular ataupun kita tak popular, dia lain. Teknik ni kita tumpukan pada kita ni, orang kata rakyat-rakyat marhain dan netizen yang biasa-biasa ni. So ni kaedah dia. So sebab tu kadang-kadang bila kita dah nak pergi lebih jauh, kadang-kadang kita bayar untuk Instagram ni untuk promosikan kita punya IG juga. Kadang kita minta juga star famous yang dah popular ni, kita minta mereka review produk kita juga. Sebab tu kata zaman sekarang ni job function dah banyak, tetapi lebih kepada online. Macam saya cakap tadi, YouTuber dia ada kaedah dia, IG, Instagram ada kaedah dia. Dia telah meng-create satu job function yang kita tak pernah fikir sebelum ni. Star famous, kerja dia review produk.
Bukan murah kalau dia dah ada follower dia 1 juta. Uish, kalau artis tu dia dah ada. Sebab tu kadang artis dia punya part time dia review produk. Sebab dia mengharapkan dia punya trafik yang ramai tu akan pergi alih kepada produk yang nak beli. Kadang-kadang kita punya IG tak popular, kita minta dia orang, kita bayar dia orang untuk popularkan IG kita pun salah satu. Ini kaedah yang lain lah. So teknik 5-3-1 ni kaedah bagi saya kaedah yang tenang, yang biasa-biasa. Kau nak laju ke nak perlahan? So terpulang kepada anda macam mana nak buat. Tips status tidak lebih 3 baris headline supaya pelanggan terus nampak ayat yang ditulis. Linkkan FB ad dengan Instagram di Instagram ad. Linkkan FB page dan Insta. Copy, follower dan informative action. Ini action pula, informative account. So ni dia punya tips untuk Instagram. So dia boleh link IG boleh link pada FB, FB boleh link pada IG. So sebab dia satu geng. Dia satu geng, dia tak ada masalah. 3 langkah kejayaan dalam Instagram. Daftar akaun, pemilihan nama yang baik, mula menjual, buat posting, tambah hashtag, buat promosi, dapat duit, sale conversion. So ini complete lah. Maksudnya kita memang gunakan Instagram untuk berniaga. So once awak dah berjaya dapat duit dan dapat customer melalui Instagram anda punya akaun, so dah baik. So kena teruskan post supaya orang tahu anda masih hidup lagi, anda punya produk masih ada lagi. Sebab tu kita bila buat sesuatu kita kena sentiasa post supaya orang nampak kehadiran kita. Mungkin kita kalau kita post 1 bulan 1, berat. Sebab tu kita kena sentiasa post dan terus post. Okay, WhatsApp. Kita orang WhatsApp ni kalau peniaga tujuan pemasaran, kalau pembeli individu atau grup untuk pertanyaan. So kebiasaannya WhatsApp ni dia punya link daripada FB, Instagram dan lain-lain lagi. So macam mana kita nak connectkan antara kita dan juga customer kita melalui Facebook, Instagram ni. Kebiasaan kita akan letakkan di hujung ni WhatsApp, nombor WhatsApp saya. Tu antara kaedah lah. So WhatsApp ni yang menghubungkan kita dengan customer kita. Tapi dia sebenarnya melalui Facebook dan Instagram tadi dan yang lain-lain. Tapi macam mana kita nak mudahkan kita berkomunikasi, WhatsApp lah yang di hujungnya. Yang terakhir adalah WhatsApp. So konsep ni cerita mengenai produk untuk tarik minat, cadangan ketika jual produk. So ini konsep deskriptif dan juga suggestive selling. Alright. So yang boleh kita trigger emosi, kalau benda baru, free, fresh, refreshing, tertarik, convenience. Ini ayat-ayat yang kita boleh gunakan lah. Kalau kata benda tu telah terbukti, kita boleh guna perkataan tested, sure, energizing, selamat, cepat. Kalau dah improve, pure, sihat, cantik, advanced, instant. Kalau guarantee, best, natural, quality, senang jimat. So ni ayat-ayat kita boleh guna. Keyword. Ni ayat-ayat kita boleh kita kena tarik kita punya customer kita untuk melihat kita punya produk. So proses komunikasi melalui WhatsApp, kita kenali pelanggan, dekat dengan jiwa pelanggan, mempengaruhi pelanggan, memperkukuh info dan juga add-on. So bina repo, hot button, pujuk, berinfo dan besarkan amount. So ini proses komunikasi WhatsApp yang sebenar. Kita macam mana kita nak beli jiwa lah. Macam saya gunakan ayat sebelum ni video, dan ramai juga orang gunakan perkataan beli jiwa supaya customer dekat dengan kita. So ini proses komunikasi melalui WhatsApp. Okey. Terus beli, kalau kita tengok dia ada banyak flow lah. Terus beli, cuba jual amount besar, minta bayaran, terima kasih, settle. Kalau bagus, dia akan repeat order. Lepas tu kalau bagus, kita boleh minta testimoni dengan customer kita dan juga bagi referral. Itu kalau terus beli. Kalau bagi terus, kita DPM, kita beri jawapan, dia senyap, kita kena follow up dengan dia. Kita kena tanya khabar. Lepas tu kita kena cari hot button untuk menggerakkan jiwa dia. Kita mujuk pula. So kalau berjaya 2 step ni, kita boleh proceed untuk jualan. So memang ada proses untuk kita nak beli jiwa customer kita. Kalau memang kata ada customer memang dia tanya, memang dia nak beli. Ada tu dia suka-suka tanya tapi dia tak nak beli. Ataupun mereka ni sebenarnya adalah penjual, dia nak survey juga harga kita. Tu banyak kat luar, banyak benda ni. Banyak macam-macam orang yang kat luar tu. So pandai-pandai anda
menguruskan mereka. Closely dalam telefon, ABC always be closing, FCR first call resolution. So ini close dalam telefon lah. So bila berniaga, paling penting adalah closing. Berniaga cerita, bagi iklan dan sebagainya, buat hard sell, buat soft sell, ambil gambar lawa dan sebagainya, caption mantap, kau tak close, berat lah. Sebab yang paling penting, cycle tu last kali mesti close. Tak closing, tak close, tak dengan tak dapat projek ataupun tak dapat jual, rugi lah. Buat FB ad dah habis banyak duit. Kalau kata LG anda dah mantap, dah bayar kata artis dan sebagainya, dah follow kan kaedah yang diajar oleh MDEC ni atau video yang saya share ni, tapi tak ada closing, so bagi saya rugi. Mungkin ada silap yang mana anda kena tengok balik, muhasabah diri mana kesilapan kita. So benda tu boleh diperbaiki. Okay, ABC always be closing. Beg kami dihasil menggunakan jenis kulit lembu terpilih. Di kelas berdasarkan satu standard kelas premium. Macam saya cakap tadi, premium benda yang mahal dengan kualiti paling hebat di dunia. Beg kami juga sebenarnya dilindungi oleh satu lapisan resi istimewa yang bertindak melindungi beg daripada dimakan usia. Dan kain lapisan ini sebenarnya ditenun daripada Egyptian cotton, kain cotton paling eksklusif dunia. Jadi kau nak beli berapa ringgit? So dia cerita kau yang dia paling power lah. Ni always be closing, ABC. Cerita. Jadi kau nak beli berapa unit? Dia memang tahu dia nak closing je. Yang ni pula konsep FCR tadi, first call resolution. Pastikan setiap kali pelanggan menelpon, anda akan dapat hasilnya. Anda boleh guna skrip ini. Jika nak terangkan pun macam panjang sangat, mungkin lebih baik kita jumpa. Encik boleh pegang, tengok dan rasa sendiri produk ni. Atau boleh tambah sikit, okey tak kalau kita jumpa pada jam ini. So ini nak face to face. Sekarang susah sikit lah kan. Tapi ini kaedah. Dia macam-macam kaedah sebenarnya. So mungkin ada kaedah lain, kita boleh namakan ZYM ke. So banyak kan. Ini tapi yang apa yang MDEC share, kita ada konsep ABC always be closing. Cerita cik nak berapa. So yang ni first call resolution, dia nak jumpa je. Ni cara orang kan, terpulang masing-masing. So ini merupakan slide saya yang terakhir untuk Instagram dan juga WhatsApp. So sebenarnya banyak lagi knowledge di luar sana yang kita boleh share nanti. InsyaAllah memang untuk entrepreneur ni, dia punya ilmu tak habis-habis. Dia sentiasa ada perubahan. So yang mana-mana kurang, maafkan saya. InsyaAllah saya akan perbaiki lebih banyak kualiti ataupun kuantiti knowledge yang ada dalam saya punya video akan datang. So saya harap pelajar-pelajar saya dapat mengambil sedikit, jangan tak dapat langsung daripada video-video yang saya buat selama ni. So dapat mengambil sedikit, kalau boleh banyak lah, saya harapkan banyak, supaya InsyaAllah supaya ada di antara kalangan pelajar-pelajar saya yang menjadi seorang usahawan yang berjaya. So ramai yang dah jadi pun usahawan-usahawan berjaya di luar sana. So saya ucapkan good luck untuk anda. So insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi mungkin video-video yang lain dan juga mungkin knowledge-knowledge yang lain. So itu saja daripada saya, Cik Am Channel. Assalamualaikum, salam sejahtera.